أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekali lagi dipertemukan di dalam pengajian ilmu tajwid dengan menggunakan kitab Nurul Jamal, syarah kepada matan Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Pertama sekali saya memohon maaf kerana hari itu kita berhenti Ramadan kan. Jadi kita pun ni tak tahu macam mana nak bagi naik muka pun tak ingat dah. Cari tak jumpa punca dah. Lepas tu duk kelebek-kelebek ni pun makan masa juga pasal lama sangat dah tinggal. Bila lama tinggal dia lupa cari dia punya button dia tu. Tapi tak apa, alhamdulillah. Kita boleh bersuara juga, cuma kita bersuara lambat daripada yang dijanjikan. Dan asak lagi pun, asak pun lewat. Jadi lepas-lepas pada ni pun 5 suku lah. Kira paling awal pun 5 suku. Okay, baik, alhamdulillah. Kita akan sambung pada bait 41. Kita berhenti bait yang terakhir ialah bait 41 kan. Bait 41, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala mengatakan: wallinu minhal ya wawun sukkina in infitahun qabla kullin u'lina. Dan lin daripadanya huruf Y, ya dan juga waw disukunkan kedua-duanya jika berbaris fathah sebelum setiap satu diterangkan. Di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala nak mengisahkan kepada kita satu sifat yang mana sifat itu boleh terjadi padanya mat. Maknanya dia asalnya sifat, dia sebenarnya sifat, cuma dia tu boleh jadi mat. Boleh jadi mat. Okey, kita akan baca ni. Apa makna lin ni? Sebab tu dia dimasukkan di bawah ni, di bawah perbahasan ni anwa'ul mat kan. Daripada ni anwa', daripada jenis-jenis ni, jenis-jenis mat. Tapi lin tu sebenarnya sifat. Nanti kita akan baca. Lin pada bahasa, pada lughah iaitu lembut. Pada istilah huruf lin yang sebelumnya beri fathah. Mana kedudukan dia macam itulah. Lin tu huruf waw dan ya mati dengan syarat berberi fathah sebelumnya. Dinamakan lin kerana penyebutannya lembut tanpa susah. Dia sebut senang berbanding mat. Mat payah sikit. Contohnya contoh kita kena ku dengan kau, ya kan. Al-Kausar contoh kita kata. Al-Kausar, Al-Kusar contohlah kan. Ku tu berat lagi berbanding kau kan. Dia mudah gitu, kau. Bila ku berat sikit lah. Lagi pun nak kena panjang, muncung lama. Kau sal dia muncung sikit lah. Pasal muncung tu kan agak berat. Bila kita muncung lama dia berat berbanding muncung yang sedikit. Contoh lain kita kata contoh khairun lagi mudah kan. Kalau kita tengok ada sini pun. Sebab itu huruf waw dan ya yang mati sebelumnya mat dianggap sebagai huruf lin, bersifat dengan huruf lin kerana dia mempunyai atau dia cara penyebutannya lebih mudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sambung. Contohnya ini contoh yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya Al-Kausar. Walau annahum khairun bi syai'in. Perhatian, lin tidak dimatkan melainkan satu harakat saja. Jadi ketika wasal. Jadi waktu wasal ni kita tak bagi mat lin. Kita panggil lin saja. Sebab tu nama apa lin? Walinu minhal yawun sukina. Ketika wasal kita panggil lin lah.
Jangan ketika wasal pun kita panggil mat lin. Ketika wasal panggilan dia lin dan kadar harakat dia satu harakat. Kerana ia bukan bahagian daripada bahagian mat. Bahkan ia merupakan sifat. Kalau kita mengaji sifat huruf, lepas pada mengaji makhraj huruf, sifat huruf ada banyak dan selalunya disusun oleh Imam Ibn Jazari 17. Dan 17 itu terkandung daripadanya ialah sifat lin. Sifat lin. Sifat tu sekali je lah, dia sekali harung lah sebut. Sekali harung tu kita panggil satu harakat. Jadi mengapakah Nazim rahimahullah menyebutkan lin di sini? Jadi kita timbul persoalan. Lin ni sifat, pasal apa dia duduk dalam bahagian mat? Pasal apa jadi gitu? Jawabnya, untuk memberi perhatian atau peringatan kepada pembaca beza antara lin dan juga mat. Itu yang paling penting. Sebab apa dia boh sekali supaya orang kenal apa huruf mat dan apa huruf lin. Walau pasal huruf dia huruf sama. Huruf mat alif, waw dan juga ya. Manakala huruf lin pula waw juga ya. Tetapi yang membezakan antara huruf tu adalah huruf mat atau huruf lin adalah baris sebelum. Kalau baris sebelum lain, maka dia tu kategori salah satu. Jadi kita tak boleh kata, walaupun setengah-setengah kitab tajwid dia kata harfu mat wal lin, huruf mat dan lin. Tetapi itu agak mengelirukan sebenarnya. Sebenarnya mat itu benda lain, lin benda lain. Kita tak boleh kata mat dan lin benda yang sama. Yang membezakan adalah baris. Kita tengok mat jaiz dengan mat wajib lah, contoh mat jaiz dengan mat wajib kita mengaji sebelum ni. Tu pun dah nampak beza dah. Beza dia apa? Temu dengan hamzah dalam dua kalimah, dalam satu kalimah. Dan beza tu akan membawa kepada perbezaan qiraat dan riwayat dan sebagainya. Jadi mau tak mau kita beza yang sedikit tu pun dianggap sebagai beza juga. Yang kita anggap baris lain tapi benda lebih kurang lah. Tak, baris lain hukum pun lain maknanya. Yang kita anggap ringan benda tu. Sebab tu kita tak boleh anggap benda mat dan lin ni benda yang sama. Tu membezakan antara mat dan lin. Pasal mat tu sendiri paling pendek 2 harakat. Lin ketika wasal 1 harakat. Atau kerana tu yang pertama. Sebab apa lin dimasukkan di dalam cabang-cabang mat ni supaya kita beringat antara beza mat dan juga lin. Dan yang seterusnya, Allahumma salli ala Muhammad, atau kerana lin ketika waqaf bertemu dengan sukun arid, jadi ia seperti mat arid li sukun. Ketika waqaf lin tu jadi macam mat lah. Mat arid li sukun atau dipanggil lin arid li sukun. Kita tak boleh panggil mat arid li sukun lah, pasal mat arid li sukun untuk huruf mat. Huruf mat kita berhenti dekat huruf mat bertemu dengan sukun arid, maka jadi mat arid li sukun. Kalau huruf lin berhenti jumpa dengan sukun arid, maka dia akan jadi lin arid li sukun. Okey, baik, tafsilannya lagi akan datang. Ni contohnya khairun kan. Kita berhenti khair. Jadi lin arid li sukun, berhenti pada khair. Kausar tak jadi pasal dia ketiga akhir. Kita mau huruf lin tu berada kedua akhir. Macam mana mat arid li sukun kan? Mat arid li sukun hanya berlaku kalau ada huruf mat kedua akhir, berhenti dalam keadaan huruf mat berada di kedua akhir. Ni huruf ketiga akhir, tak jadilah. Bisyai jadi bisyai jadi lin arid li sukun kerana kita waqaf. Lin arid bertemu dengan sukun, sukun waqaf tu. Maknanya lin arid pula, huruf lin bertemu dengan sukun arid. Okey, baik. Tu dua sebab mengapa perbahasan lin ni dimasukkan di bawah perbahasan mat. Kerana untuk membezakan, dan yang kedua kerana hukum lin arid li sukun sama macam mat arid li sukun pada ketika waqafnya. Okey, baik, pada ketika wasal hukum tak samalah. Hukum wasal mat 2 harakat. Paling ni lah. Kira paling boleh jadi mat paling ringan 2 harakat, boleh jadi 4, boleh jadi 6. Macam mat wajib muttasilan. Mat wajib muttasil dia tak kira. Kita berhenti ke kita sambung panjang, mana ada mat wajib 2 kan. Okay, baik, manakala lin arid li sukun ketika wasal 1, ketika waqaf dia akan sama seperti mana mat arid li sukun. Faedah
Kita nak tengok ni apa yang membezakan antara mat dan juga lin. Huruf lin ketika bertemu sukun arid hukumnya seperti mat arid li sukun, tetapi jikalau bertemu hamzah sama ada dalam satu kalimah atau dua, tidak dihukumkan seperti mat muttasil atau munfasil seperti bi syai'in. Kita tengok sini. Ni huruf lin kan. Tadi bagi orang yang menganggap lin dengan mat ni lebih kurang. Jadi kita boleh kata huruf ni, huruf mat pun boleh, huruf lin pun boleh, tak sesuai. Pasal dia baris tu yang menentukan dia tu mat atau lin tu. Di sini lin lah kerana ya mati sebelum dia berbaris fathah. Dan nak beza antara mat dengan lin ni biasanya huruf lin akan ditandakan dengan tanda sukun ni. Kita nampak ya dia ada bersukun, waw dia ada bersukun. Kalau waw dengan ya bersukun, maka huruf lin lah tu. Kalau huruf mat dia tak bersukun, huruf mat dia kosong. Maknanya ya tu dibiarkan kosong. Kalau kita tengok contoh-contoh mat di tempat-tempat lain, mana mat asli ke, mat wajib ke, mat lazim ke, kosong. Huruf alif waw ya itu akan dibiarkan kosong. Dan biasanya kalau panjang dia buat tanda panjang lah, dia tak boleh sukun macam ni. Kalau mat asli tu dia kosong. Ya kosong tu. Begitu kat waw. Kalau ada sukun, tu lin lah tu. Bertemu dengan hamzah, jadi dah mat wajib muttasil di sini tak jadi. Lepas tu tak sama. Itulah antara membezakan antara mat dan lin. Mat paling pendek 2 harakat, lin paling pendek 1 harakat. Dan mat ketika bertemu dengan sabab, sama ada hamzah, sukun ataupun syaddah, dipanggil sebagai sabab kan. Sabab ka hamzin au sukunin musjalah. Syekh Sulaiman kata bertemu dengan sabab dia akan jadi mat-mat tertentu kan. Tetapi kalau lin dia tak akan jadi, tak berubah, dia panggil lin juga, dia akan kekal panggil lin. Ketika waqaf saja dia akan jadi lin hari dia sukun. Waktu lain-lain, waktu baca wasal bertemu bila apa pun, dia akan kekal lin 1 harakat. Bi syai'in kita baca 1 harakat ni, bi syai'in tak boleh, bi syai'in 2 harakat pun tak. Panjang 4-5 harakat lagi bukan. Walau annahum, di sini kedudukannya dua kalimah, adakah jadi mat wajib, mat jaiz munfasil? Tak jadi, kerana ianya lin. Okey, baik. Okey, ni perbahasan yang seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan perbahasan seterusnya. Kita buat carta, dia punya carta kan, untuk kita mudah faham. Itu bahagian-bahagian mat. Bahagian mat ada mat asli dan juga mat far'i. Ni ulang kaji balik lah yang kita belajar sebelum ni. Yang mana mat asli itu ialah bertemu tanpa sabab, tidak bertemu sabab, sama ada hamzah, sukun ataupun syaddah. Manakala mat far'i bertemu dengan sabab. Bertemu dengan sabab maknanya apa-apa huruf mat, tak kira lah alif sebelum fathah, waw sebelum dhammah dan ya sebelum kasrah, bertemu dengan hamzah, sukun atau syaddah, maka dia tergolong daripada golongan mat far'i. Dan apa golongan mat far'i itu ada yang dihukumkan wajib, ada yang dihukumkan jaiz dan ada yang dihukumkan lazim. Manakala mat asli pula ada mat asli harfi, iaitu pada fawatihus surah, pembuka surah, yang mana-mana tanda orang kata huruf pembuka surah yang tak ada tanda panjang semuanya mat asli harfi atau mat asli sunai. Manakala mat asli kalimi ialah yang mesti kita sedia maklum, iaitu huruf mat yang tidak bertemu sabab, tidak bertemu hamzah, sukun ataupun syaddah, dibaca dalam maknanya yang tak waqaf dan sebagainya, qala tu, maka jadi mat asli atau mat tu. Mulhaq mat asli, ada mat badal. Mat badal kerana hamzah duduk depan. Tapi dia jumpa dengan hamzah, tapi jumpa dengan hamzah duduk depan, bukan hamzah duduk belakang. Hamzah duduk depan, dia mat badal. Walau bagaimanapun hukum dia sama, nama lain tapi hukum sama, sebab tu panggil mulhaq mat asli. Hukum dia sama macam mat asli, cuma dia ada nama lain kerana dia tu ada sabab. Sebab dia ialah hamzah dia lah. Raufun, aiwat pun sama, dia tak ada alif. Haqqan, kalau kita buang alif pun bunyi haqqan juga, tapi ketika waqaf alif tu timbul. Haqqo, dia akan timbul mat tu ketika waqaf. Asalnya tak ada huruf mat, tetapi asalnya tak ada bunyi lah huruf mat. Ditulis-tulislah Rasa Usmani tulis kan. Cuma asalnya tak ada bunyi, tapi dia bunyikan huruf mat tu muncul ketika waqaf. Sebab tu dia tak boleh nak kata mat asli. Pasal mat asli dia huruf mat tu ada, huruf asli mat tu ada, dan huruf mat tu tak bertemu dengan sabab.
mat tamkin bertemu dengan ni huruf yang sama, dia lebih untuk membezakan mat tamkin ni tujuannya membezakan dengan ni idgham mutamatsilain, iaitu ya bertemu dengan ya, atau waw bertemu dengan waw. Mat silah sughra atau mat silah qasirah, ni pun sama, dia baca 2 harakat, tidak dibaca dengan 2 harakat, sebagai tu mulhaq mat asli, tetapi dia tu ada dia tak ada huruf mat. Ni waw ni bukan huruf mat ni, dia waw tu tanda tanda al-mudhaf, resam secara rasamnya tak ada huruf mat. Falahu al-jaza, fa lam ha jim zai alif, ni ada huruf mat alif lah, maknanya dari segi resamnya tidak ditulis huruf mat pada ketika wasal, tetapi dibaca dengan 2 harakat pada ketika wasal. Itu dia mulhaq. Manakala lin pula dia duduk seorang-seorang ni, kita gambarkan beginilah, maknanya dia tu bukan cabang daripada cabangan huruf mat. Dia bukan cabang, bukan dia mat asli, bukan kategori mat far'i, bukan mulhaq mat asli dan sebagainya, tak, dia seorang-seorang dia. Lin. Cuma ketika waqaf, dia masuk lah sekali, dia masuk di bawah cabangan mat harik disukun, jadi lin harik disukun. Okey, baik. Ahkamul maddi. Kita tengok ahkamul maddi seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Topik yang seterusnya hukum mat. Syekh Sulaiman Jamzuri rahimahullah taala berkata, lil maddi ahkamun salasatun tadum wa hiya al wujubu wal jawazu wal luzum. Bagi mat itu 3 hukum sentiasa, dan ianya wajib, jaiz dan lazim. Ni yang ni kita baru nak masuk contoh ni, yang mana mat far'i itu ada 3 hukum. Ada yang mat far'i dihukumkan wajib, dihukumkan jaiz dan dihukumkan lazim. Jadi takrif setiap satu apa ni, mat yang kena hukum wajib ni wajib macam mana? Adakah wajib tu sama macam wajib tu? Wajib yang kita tahu dalam ilmu fiqh ni mat wajib ni wajib dari sudut istilah tajwid, bukannya dari sudut istilah fiqh. Istilah fiqh, wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih, dapat pahala buat, tinggal dapat dosa. Tu kata wajib. Wajib dari segi fiqh, dari segi syarak adalah benda kalau tinggal berdosa. Adakah mat wajib ni kita tak baca mat wajib jadi berdosa? Kok tu pula. Tinggal mat wajib dia kata apa ni? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ni hang tinggal mat wajib ni mat wajib. Dosa hang baca Quran dosa. Kawan tu habis Quran, dia nak baca, nak mengulang, nak murajaah. Jadi nak murajaah tu kena baca laju lah. Ada ketika tu dia langgar tajwid sikit-sikit. Tapi adakah bila langgar tajwid je tu, bila kita mat wajib, langgar mat wajib jadi berdosa? Seperti mana kita langgar benda-benda yang diwajibkan, sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Kita tengok dia punya ta'rif. Apa makna ta'rif wajib? Ta'rif wajib ialah satu yang telah sepakat qurra pada matnya, tetapi khilaf pada kadarnya. Dia kata kat tu dulu. Ini contoh contoh mat wajib ialah mat mutasil. Yang telah sepakat qurra pada matnya. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata apa ni? Qurra semua telah sepakat kata kena baca panjang. Kalau kata mat yang tak ada siapa baca pendek, maknanya qurra lah. Ulama-ulama Quran ni yang mana depa talaqi daripada guru-guru depa, dan mereka mendapati bahawa talaqi mereka tu tak ada satu pun guru Quran yang mengatakan di sini mat ni boleh baca pendek 2 harakat. Tak. Bila main dekat mat muttasil kena baca panjang. Tak ada siapa baca pendek pada mat muttasil. Mat wajib muttasil lah. Tak ada siapa baca pendek. Tak kira lah sama ada qiraat itu qiraat mutawatir atau qiraat syadzah, atau qiraat masyhur atau apa-apa qiraat pun. Lagi kita akan tengok bahawa kalam Ibn Jazari yang menunjukkan bahawa qurra sepakat. Ini contoh qurra lah, bukan contoh orang awam. Maknanya kita tengok cari-cari tok guru mana tak ada siapa tok guru kata yang huruf mat temu dengan hamzah dalam satu kalimah boleh baca pendek. Kok lah ada kiraat-kiraat mana baca pendek, tak ada kiraat lain, mana-mana kiraat pun tak baca pendek. Haf lagi lah tak baca kan. Maknanya telah sepakat pada matnya. Mat di sini ialah pada panjangnya lebih daripada 2. Boleh buat catatan sikit. Mat di sini maknanya panjang lebih daripada 2, iaitu 3, 4 ke atas. 3, 4, 5, 6 lah. Maknanya dia ada di antara lengkung tu.
Paling pendek pun orang kata baca 3, baca 2 tak ada. Tetapi khilaf pada kadarnya. Khilaf pada kadar. Yang kata mat panjang tu lebih pada 2 tu berapa? Khilaf, di situ khilaf. Di situ khilaf. Ada yang meriwayatkan qiraat sekian mengatakan kena banyak 6. Ada yang meriwayatkan qiraat sekian mengatakan bahawa mat wajib kena baca 4. Ada yang kata kena baca 5. Ada yang kata kena baca khilaf. Pada menentukan berapakah kadar panjang yang lebih pada 2 tu khilaf. Sebab tu di sini dia kata ni kena faham sikit dia punya ibarat dia. Telah sepakat qurra pada matnya, iaitu telah sepakat ulama qurra atau guru-guru Quran pada matnya lebih daripada 2. Maknanya tak ada siapa kata 2, maknanya mesti lebih pada 2. Tetapi khilaf pada kadarnya. Lebih pada 2 tu berapa? Khilaf. Khilaf. Ada yang kata 3, 4, 5, 6. Khilaf. Itulah mat muttasil, mat wajib muttasil. Manakala jaiz pula harus. Harus ni apa pula harus? Bukan harus. Harus di sini menurut ilmu tajwid lah, bukan menurut ilmu fiqh yang macam kita beritahu tadi ni. Menurut ilmu tajwid ialah sesuatu yang khilaf qurra pada matnya dan kadarnya. Ialah qurra pada matnya. Maknanya khilaf. Ada yang mengatakan yang mat yang dihukumkan jaiz ni boleh 2 harakat. Ada yang kata mat yang dihukumkan jaiz ni boleh lebih pada 2. Sama. Yang kata 2 pun boleh, lebih pada 2 pun boleh. Dan juga kadarnya. Kadar yang kata lebih pada 2 tu berapa? Tu khilaf juga. Maknanya khilaf dua-dua. Yalah, jadi dia luas lah. 2 pun boleh baca, lebih pada 2 pun boleh baca. Pada matnya di sini ialah lebih pada 2 lah. Maknanya khilaf qurra pada matnya, iaitu pada 2 ke atas. Boleh buat tanda sini. Bukan 2 ke atas, 3 ke atas lah. Lebih pada 2 maknanya 3 ke atas. Dan kadarnya, kadar khilaf. Maknanya ada yang kata mat yang dihukumkan jaiz ni mat kategori 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mat mula pada 3, dia hukum dia wajib. Mula pada 3, 4, 5, 6. Kalau mula pada 2, 3, 4, 5, 6, maka hukum dia mat itu adalah kategori mat hukum jaiz. Yang kategori jaiz pula ialah mat munfasil, mat harik lisukun, mat badal. Mat munfasil nanti kita akan tengok. Dia punya ada riwayat dan juga qiraat yang membaca dengan 2 harakat, ada yang membaca lebih daripada 2. Manakala kita hafan Asim daripada Tariq Syatibi kena baca 4 dan 5 kan pada mat munfasil ni, mat jaiz munfasil. Manakala kalau kita mengaji lebih lagi pada Tariq Thayyibah, hafan Asim boleh baca 2. Mat arik lisukun. Mak arik lisukun kan boleh baca 246. Boleh baca 246. Ni semua qurra sepakat boleh baca 246. Maknanya dia tu kategori jaiz lah. Kita takkan mak arik lisukun ni pun mat jaiz juga, boleh dipanggil sebagai mat jaiz. Mat yang hukumnya jaiz. Bukan kata kita panggil mat jaiz itu terus, tapi mat yang dihukumkan jaiz kerana dia harus dibaca 2, 4 atau 6. Mat badal. Mat badal pun nanti ada perbahasan dia, iaitu ada riwayat yang boleh baca 246, iaitu Warsh. Okey, baik. Lazim. Lazim pula apa makna hukum lazim ni? Mat yang dihukumkan dengan hukum lazim ni ialah sesuatu yang telah sepakat qurra pada matnya. Semua qurra kata mesti lebih daripada 2. Semua qurra macam atas ni, yang mana hukum wajib sepakat qurra pada matnya. Sepakat qurra pada matnya. Semua qurra sepakat kita kena lebih pada 2. Lebih pada 2 tu berapa? Dan kadarnya, maknanya sepakat pula kadar dia. Kadar dia berapa? 6 sahaja. Ini kata sepakat pada mat, tetapi khilaf pada kadar. Di sini pada hukum lazim pula, ta'rif hukum lazim adalah sepakat pada mat dan juga kadar. Kata lebih pada 2 tu berapa? Lebih pada 2 tu adalah 6. Mana kita tengok kalau mat yang dihukum dengan hukum lazim, tak ada satu qurra pun baca kurang daripada 6, mesti baca 6. Lazim tak kira lah sama ada lazim kalimi, lazim harfi, musaqal ataupun mukhaffaf. Okey, baik. Ini dia punya huraian dia lah. Wajib, yang kata wajib tu macam mana dia, kita nak faham dia. Tu didapati. Okey, baik. Mungkin kita mau ke apa dah ni?
Pasal kita mula lewat tadi ni kan. Kita berhenti sini lah kot. Pada pertemuan akan datang, atau esok hari kita akan mula daripada bait 43 insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Segala baik pada Allah subhanahu wa taala, segala kekurangan saya mohon maaf. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatian.